Kita dah ada kerja, syukur. Kau tengoklah, kalau khusus pergi Sabah Sarawak, hantar dia. Khusus pergi luar negara, hantar dia. Khusus kat Manjung, hantar aku. Ni muka Manjung. Dia kata dia tempat marah. Sabar. Itu rezeki. Saya dulu pun kecil hati tau. Pengarah-pengarah dulu, masa jadi pengarah, asal luar negara, New Zealand hantar dia ni, Australia hantar dia ni. Lawatan sambil belajar lah kononnya, tak apa dia belajar apa kat sana tak tahu. Macam tu lah awak punya marah. Lepas tu ahli majlis dapat pergi. Geramnya. Ahli majlis dapat pergi dengan pengarah tu. Kita ni tak dapat pergi ni. Lawatan sambil belajar ke Melaka, Bandar Bersejarah, hantar aku. Rupa-rupanya bila dah bersara, mana negara aku nak pergi? Pergilah. Susah sangat. Ya, dapat, tapi sempatlah saya sebelum saya pencen tu sempat pergi Korea. Dapat pergi. Sebab ada orang tak dapat pergi, aku wakil ganti. Sempatlah. Masa tu ada convention alam sekitar pasal Earth. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara yang berusaha, Tuan Khairul Amin bin Muhammad Zubir, yang di-Pertua Majlis Pembenaran Taiping, yang berusaha Tuan Haji Khairul Anwar bin Hashim, Setiausaha Pembenaran, Puan Hajah Noreha binti Bedu, Ketua Bahagian Unit Audit, Ketua Bahagian Audit Dalam dan Integriti, Ketua-Ketua Jabatan Daerah Larut Matang, Ahli Majlis, Ketua-Ketua Jabatan dan Ketua Bahagian MPT dan para hadirin sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada petang ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu pada petang ini, yang mana tajuk ni unik sikit, iaitu harta yang tak pernah puas, kan? Harta yang tidak pernah puas. Yang tak pernah puas tu bukan harta tu, tapi orang yang nakkan harta tu. Dan hari ni saya seronok sangat sebab datang ni ke Majlis Pembenaran Taiping, sebab ada sejarahnya saya dengan Majlis Pembenaran Taiping. Sejarahnya adalah lebih kurang pada tahun 2004 tak salah saya. 2004 saya telah pun datang temuduga untuk jawatan penolong pegawai undang-undang di Majlis Pembenaran Taiping. Tahniahlah kepada Yang Berjaya. Masa tu dengan arwah Datuk Jamaluddin Al-Amini, kan? Masa tu kalau tidak aku jadi bos kau tu. Penguat puasa ni. Jadi masa tu yalah, masa tu saya tak pandai lagi. Maksudnya masa interview tu saya lupa sorok degree saya. Jadi dia kata pandai sangat ni, tak boleh ni. Ni kalau kerja 2-3 bulan ni mahu dia pergi tempat lain. Saya dapat tahulah, itulah. Jadi lepas pada tu saya pergi kerja, minta kerja tempat lain, saya sorokkan degree. Tu dapat kerja jadi penolong pegawai, bawa kes-kes mahkamah untuk Majlis Seremban. Kemudian saya pecah rekod lah, sebab semua kes saya bawa kes. In fact, tak bayar parking ke, tak pakai apron ke, tak tutup kepala ke, tak bersih ke, semua bawa pergi mahkamah. Tak ada satu pun tertinggal. Lori ke, parking kena berat ke, semua saya bawa. Jadi sebab bila tak buat pendakwaan dulu, dia orang siap koyak depan penguasa, kan? Macam itulah saya bawa pergi mahkamah. Alhamdulillah, bila bawa pergi mahkamah, dia orang semua takut. Ada yang buat tak tahu, kita minta orang tangkap. Bila minta orang tangkap, polis datang rumah servekan orang tangkap tu, memang takkan ada siapa percaya yang polis datang rumah sebab kes parking.
Jadi dia pun datang ke majlis nak settle lawan mahkamah. Boleh nak settle mahkamah, bayar compound maksimum. So hasil pada majlis. Tu yang kita buat. Dan kemudian bila saya dah masuk naik pangkat jadi pengarah undang-undang, jadi legal advisor di Nilai, pun saya buat benda yang sama. Alhamdulillah, saya train penguatkuasa saya bawa kes mahkamah. Tapi budak penguasa ni dia tak boleh lebih. Yang grade 17 kan 19 kan, bawa pergi mahkamah, lagi teruk pada kes bunuh. Sebab apa? Sampai petang tak masuk pejabat ni. Bawa kau kes bunuh kau bawa ni macam tu kan. Macam tu kan, macam-macam lah dia orang ni. Saya latih 2-3 orang, alhamdulillah 2 orang yang lekat. Akhirnya dia pun seronok, dia pun sambung belajar, dah ada diploma, nak buat degree. Bagus lah tu. Saya dulu, kenapa saya berhenti? Saya terlibat buat paper dulu untuk yang nak jadi bandaraya kan. Jadi kenapa saya berhenti? Sebab rasa itulah Pak Ngah saya, Haji Hussein Rais di Bagan Serai tu beritahu kalau nak berhenti kaki sebelah dah dekat luar ke belum. Jadi tak ya pula, kena cuba dulu. Saya pun cuti tanpa gaji selama setahun. Tak sampai 9 bulan bos panggil balik, kau masuk kerja balik. Tak sama, second man bagi advice tak sama dengan pengarah bagi advice. So balik. Dan lepas tu macam gila lah, siang kerja malam ceramah, siang kerja malam ceramah. Hari Sabtu Ahad langsung tak duduk rumah. Dan sampai satu tak, kalau ceramah jauh kena pergi ke Perak, kena pergi ke Melaka, pergi Terengganu, saya kena ambil cuti. Dan sampai satu tahap saya dah tak tahu dah mana satu part time. Nah, lepas tu adalah orang mengadu dekat unit, dekat Institut Integrity Malaysia, Samsul Sebat tak ada kat office. Dia banyak ceramah, dia boleh jadi pengarah. Jadi saya pun ambil keputusan, ambil option bersara. Saya bersara pada awal 2018. Dan sampailah sekarang dah tak ada kerja tu datang ceramah. Dah tak ada kerja tu datang ceramah. Jadi hari ni tuan-tuan dan puan-puan, bila cerita tentang integriti, harta tidak pernah puas. Jangan risau, ceramah saya Melayu, Cina, India, semua boleh dengar. Ceramah saya international. Saya ceramah kalau jumpa sahabat yang bangsa Cina, bangsa India, dia memang ingat saya. I know you. Dia kata, memang kenal insyaAllah. Walaupun saya akan petik hadis dengan ayat Quran, jangan risau, you all boleh ambil. Yang bukan risau boleh ambil point ni, sebab saya ambil point yang light-light. Pijak galah sambil berlari, tapi sayang hujungnya patah. Banyakkan usaha kepada diri selagi diri muda dan mentah. Yang buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir, supaya kelak tidak mendapat malu. Kapal layar bertiang 3, sayang hujungnya jadi patah. Amal ikhtiar di tangan kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebarang rusa. Rusa larangan Raja Melayu. Jangan kita membuang masa. Masa berjalan lepas selalu. Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadikan hiburan. Perkara yang lepas usahlah dikenang, penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Maknanya hari ni poin dia adalah apa benda baru kita ambil, kita laksanakan, kita buat dalam pengamalan kita dalam kerja. Kan? Dalam kerja kita. Cukup-cukuplah amalan yang tidak berintegriti ni. Cukup-cukuplah amalan kita, sebab kita bukan merosakkan organisasi, tapi tanpa kita sedar kita merosakkan institusi keluarga dan diri kita sendiri. Sekali kita terbabit dengan perkara-perkara yang tidak berintegriti, maka kita telah mula merosakkan sedikit demi sedikit karier yang kita bina. Walaupun jawatan tu kita nampak macam tak penting, tapi sebenarnya semua tu penting. Kalau tidak, takkan kita iklankan jawatan tu untuk ambil kita semua bekerja. Sebab penting. Bila duduknya kita dalam dewan ni, kena ingat mana kita ada kerja. Termasuklah ahli-ahli majlis. Ahli majlis bila dia angkat sumpah, ikrar menjadi ahli majlis, maka dia ada kerja. Ahli majlis pun ada ikrar dia sendiri, ada the do and the don'ts dia. Ahli majlis menjadi perantara antara orang ramai, masyarakat dengan PBT. Dia bukan jadi champion untuk mana-mana pihak, tak ada. So dia akan bantu kita, dia akan bantu orang ramai, pemudah cara. Tu antaranya. Kita semua kena melaksanakan program-program kerja-kerja yang kita kena buat. Sebab PBT tak lagi jadi keadaannya macam dulu, kerja government, masuk pagi, petang, pangkat, out balik, settle kerja. Tak. Kerja PBT 24 jam. Siapa yang dapat allowance telefon? Angkat tangan. Siapa yang dapat allowance telefon? Yang dapat allowance telefon mati pun kena jawab telefon. Faham tak maksud dia?
Tak ada. Luar waktu office saya memang tak on telefon. Tak ada. Itu bukan jawatan, itu bukannya jawapan untuk orang yang berjawatan dalam PBT. Kena ingat. Kita bekerja 24/7. Kita bekerja 24 hours 7 days a week. Itu kerja kita. Bencana alam kena sampai dulu. Apa masalah sampai dulu. Tu sebab dalam 3 lapisan kerajaan, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, kerajaan tempatan, kita paling dekat dengan masyarakat. Mana benda yang orang lain tak nak, semua buang kat PBT. Tu kerjanya. Dulu sibuk nak jaga COB. Kita akan jaga ni, kepastikan bangunan berstrata kita akan jaga. Lepas tu dah pening kepala, tak boleh jaga, tolak kat PBT. Nak buat macam mana? Itu kerja kita. Kita yang dekat dengan masyarakat. Lepas tu nak pula macam Taiping. Taiping lebih kurang saya faham. Sebab apa masalah Taiping? Sebab banyak lagi kawasan dia bukan kawasan operasi. Tapi minta macam-macam. Nak jaga tu, boleh tak ni nak tong roro, boleh tak ni nak tong sampah, nak ni. Tapi itu kawasan operasi. Bukan kawasan operasi, dia kawasan kawalan, dia tak bayar cukai. Kita pun tanya dengan pejabat daerah, macam mana nak? Beruntukkan kan, itu jawapan standard tu. Jawapan standard. Tu sebabnya dalam apa, kita tak boleh tidak, kita terpaksa bantu. Tu sekali ada masa persidangan pihak kuasa tempatan kebangsaan, saya hadir masa tu, tiba-tiba KSU daripada KPKT beritahu kita hendaklah mempertingkatkan servis kita kepada masyarakat. Kita tidak lagi seperti dulu. Jadi PBT di kawasan yang kawalan pun mesti bagi servis walaupun mereka tak bayar cukai. Wah, tu ayat dia. Saya pun angkat tangan, wakil Majlis Pembandaran Nilai masa tu. Nah, kepada Datuk saya ucap terima kasih banyak. Concern Datuk tu kami semua sangat gembira dan kami seronok sangat, dan terima kasih banyak sebab saya yakin bila KSU mengumumkan sedemikian, maka PBT kena bagi servis walaupun bukan kawasan operasi. Maknanya, percayalah rakan-rakan semua, maknanya KPKT suruh kita bagi servis, siap dengan peruntukan akan disediakan oleh KPKT. Tepukan untuk KPKT. Dekat itu. Lepas tu KSU jawab, tak, ini baru cadangan saja. Itulah main-main. Kau ingat bagi free ke apa? Mesti ada. Ada benda-benda yang perlu kita keluarkan. Ini melayan kehendak publik. Kita kena buat. Sebenarnya problem kita adalah satu je. Satu je adalah kita nak meet expectation orang ramai. Dulu mungkin Majlis Daerah Taiping, tapi bila jadi Majlis Pembandaran Taiping, di mana bandarnya? Apa ciri bandar? Apa servis kita nak bagi? Attitude kita bila kita servis mestilah sebagai mereka yang layak bekerja di kawasan bandar. Tu belum cerita nak sibuk jadi bandaraya lagi. Itu sebab ada PBT yang pendapatannya lebih tinggi daripada Majlis Bandaraya. Dia tak nak jadi bandaraya sebab dia takut expectation daripada publik. Tapi apapun, tahniah, kita dah jadi pembandaran, kita kena laksanakan. Kalau nak tengok hari ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa maksud integriti? Sebelum kita cerita tentang harta yang tidak pernah puas, integriti ni berasal daripada istilah engineering, struktur binaan bangunan, integer, yang membawa maksud kekukuhan dan keutuhan struktur binaan. Itu integer. Maka kalau kita tengok Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi ketiga, maksud integriti adalah kekukuhan, keutuhan, ketulusan, kesempurnaan, kejujuran. 5. Kekukuhan, keutuhan, ketulusan, kesempurnaan, kejujuran. 5 ni. Segala benda-benda baik adalah integriti. Tapi kita bila sebut integriti, kita terbayang apa? Integriti kita terbayang apa? Kita terbayang rasuah. Sebenarnya rasuah salah satu daripada unsur-unsur yang dijaga, yang di bawah maudhu' integriti. Tetapi integriti lebih luas daripada itu. Segala benda-benda baik adalah integriti. Contoh, dengar ceramah, penuhkan tempat duduk depan. Itu integriti. Dengar ceramah, jangan sibuk duduk belakang. Itu integriti. Dengar ceramah, datang awal. Integriti. Kan? Contoh, tak apa, selamat datang saya ucapkan. Silakan. Tak apa. Contoh, tak ada. Saya tak cakap yang ni tempat lain. Maksudnya itu integriti. Dan dalam Al-Quran, ni saya bagi tadi, tu saya kata tadi,
Dalam Al-Quran ada sebut kepada non-Muslim, dia boleh ambil pengajaran yang Tuhan bagi tahu apa, kan? Allah bagi tahu apa? Yang pertama, bagaimana kalian tergamak ingkar, kufur, tak dengar cakap. Maksudnya apa? Sebab dahulu kaliannya mati. Mati itu maksudnya belum lahir. Kemudian kalian dilahirkan. Bila dah dilahirkan, kemudian dimatikan pula dan dihidupkan kembali untuk disempurnakan balasan bagi kalian. Surah Al-Baqarah ayat 28. Kemudian surah Ali Imran ayat yang ke-185, Allah beritahu apa? Bagaimana sesiapa yang hidup, semua yang hidup pasti akan mati. Allah telah beritahu, yang hidup pasti akan mati. Pada hari kiamat jualah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa yang berjaya mengelak daripada api neraka dan dapat masuk syurga, sesungguhnya orang yang beruntung. Dan ingatlah, nak kaitkan dengan tajuk ni, dan ingatlah, dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ingat, harta tak pernah puas. Malahan lagi banyak harta belum tentu lagi kaya. Contoh, tiba-tiba yang dipertua umum, hari ni saya happy sangat Samsul Ubat datang. Tak apalah, saya tak nak tunggu sidang DUN, saya sendiri nak umumkan. Dengan ini semua yang hadir, saya akan berikan insentif kewangan sebanyak RM200,000 setiap seorang. Dengar ni, yang hanya akan dibayar pada mereka yang duduk depan saja. Contoh, contoh ya. Okey. Tengok, walau apa pun saya cakap, yang belakang tetap tak nak duduk depan. Macam saya kata. Nampak? Walau apa pun saya cakap, sebab ni soal prinsip kata ni. Ya. Kalau tengok, aku akan sebut sebagaimana kau tak duduk depan, aku akan sebut sampai hujung ceramah. So tolong betul penuhkan tempat duduk depan. Jadi, makna kata RM200,000 saya nak tanya. Saya nak tanya, kaya ke belum? Saya nak tanya puan. Puan rasa RM200,000 dah kaya ke belum? Tengok itulah perempuan. Belum katanya. Belum kaya. Kan? RM200,000. Bak kata orang, daripada cembadak baiklah nangkau, daripada tak ada baiklah ada. Jadi makna kata paling tidak siapa nak bagi. Silap-silap ada yang bila dah bank in, kita akan bank in kan sebelum jam 4 petang ini. Contoh, silap-silap esok pagi ada yang masuk pejabat yang dipertua. Tuan, saya dengan ni meletakkan jawatan saya. Faham? Saya nak fokus pada keluarga saya. Dah ada duit kan? Contohlah. Tapi percaya cakap saya, harta tak pernah puas. Berapa ramai orang, aku besok dah pencen, tak payah fikir apa. Aku tak payah fikir apa dah. Relax, aku ada duit KBSP, dia kata. Aku draw je duit, aku ada duit pencen. Relax, tak ada fikir apa. Tiba-tiba 2 minggu lepas tu nampak dia pegang senapang depan bank. Bukan kata menghina, tak. Maksud saya, dia cakap dia tak nak kerja lah. Tapi kenapa? Kesenangan memperdayakan. Dapat je duit pension, dapat duit KSP dan sebagainya, duit persaraan dia. Anak-anak dulu ketam dulu duit dia. Anak-anak minta, ni lah nak berniaga, tolonglah, ni nak pakai tu ni, pakai ni. Ingat, pada yang nak bersara, pesan saya, jangan habiskan duit untuk anak-anak. Ingat, yang muda dengan sehat mencari duit, yang tua dengan duit mencari sehat. Ingat, cukup. Kita bekerja berpuluh-puluh tahun, kita kumpul tu hasil penat lelah kita. Kenapa nak habiskan untuk anak? Anak nak kahwin, pelantak dia nak kahwin. Sampai hati mak, biarkan saya. Yang sedap engkau, kenapa aku susah? Macam tu cakap dia. Itu point kena beritahu dekat dia. Dan kemudian Sa'ad bin Sa'ad beritahu, malaikat Jibril pesan dekat Nabi Muhammad, pada Prophet Muhammad, untuk pesan kat kita manusia. Apa pesannya? Pertama, hiduplah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan mati. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa sahaja, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengan. Ingat orang perempuan, suami bukan hak kita. Marah tu. Tak, maksudnya suami ni Tuhan punya, Allah punya. Kalau dah mati ni macam mana? Dan orang lelaki pun kena ingat, perempuan pun isteri bukan kita punya. Ini mungkin isteri kita, tapi kalau dah mati nak buat macam mana? Contoh, tercakit sudu, mati, hilang seorang. Macam itulah kan? Dan yang ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Buatlah, kita akan dibalas. Ni point nak beritahu, atas dunia buatlah apa pun, Tuhan akan balas. Pada sahabat-sahabat yang bukan Islam, dia tahu, dia percaya buat baik akan dibalas baik.
Buat jahat mesti akan ada kejahatan akan sampai dekat dia. Tak percaya tengok filem Tamil. Saya baru tengok cerita apa, Leo kan, Vijay. Gila lah. Dia dah jadi baik, kenapa orang nak kacau dia lagi? Macam tu. Tengok kan. Saya tengok Paya Kuruvi, saya tengok macam-macam cerita saya tengok. Maknanya dia percaya kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Tetapi pada orang Islam pula, buat baik dibalas baik. Kalau dapat jahat pun sebenarnya tu benda tu baik. Contoh, percaya sangat dengan gambar Samsul Debat macam ni, pelaburan patuh syariah atas kepala tu. Kita pun bayar 300 dapat 10,000, kita pun masuk. Memang ada yang dapat, hanya sekadar gula-gula je. Lepas tu grup kedua ketiga langsung kena tipu. Memang banyak, tapi kena tipu, habis duit aku Allah. Tapi hikmah dia apa? Kebaikan dia apa? Baru tahu siapa kawan kita yang datang tolong kita. Hikmah dia apa? Lain kali kita tak akan tertipu dengan pelaburan seperti ini. Hikmah dia ada. Itu sebabnya hidup kita ni akal kena jaga. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Kekayaan paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Maknanya kena belajar, kena ada ilmu. Tu sebab kena datang seminar. Tu sebab bila pergi kursus, jangan borang SKT tu kau isi kursus-kursus tu, kau copy kawan-kawan kau punya. Saya gelak. Dah bisa buat kan? Saya cakap tulis kursus apa yang aku perlukan. Ini ikut kawan, copy print, zap, lekat aja, senang. PYD, PPP, sign, bagi markah. Tak. Pilih kursus yang kita perlukan. Aku nak kursus apa? Aku nak enhance knowledge dalam bidang IT. Contoh, tulis perlukan kursus IT. Tulis. Kan? Aku perlukan ni, seminar tentang ini. Tulis, latihan tentang apa? Menaip, accounting. Sebab kita sebagai pembantu takbir, contohnya, asyik-asyik kena hantar kursus tu je. Aku nak pula pergi ni. Dan macam mana tak kursus tu je? Dah kau salin kawan punya. Nampak tak? Lepas tu seminar, buat seminar pemantapan dan sebagainya. Ilmu. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kali dipakai, asalkan penuh ilmu ni tadi. Kena belajar. Kemudian yang ketiga tu dia kata apa? Seburuk-buruk perbuatan adalah terpesona pada diri sendiri. Terpesona, rasa diri bagus, rasa diri tu hebat sangat. Orang yang tak cantik, rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik, rasa diri dia cantik, orang tu tak berapa cantik. Orang yang cantik tapi rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Dan bayangkanlah, orang tu dah lah tak cantik, rasa diri dia cantik. Boleh bayang tak betapa buruknya orang tu. Macam itulah nak gambarkan seburuk-buruk perbuatan. Dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik, termasuklah integriti. Prophet Muhammad beritahu apa? Allah sangat suka, dia kata, Tuhan sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Itu Nabi sebut. Biar betul. Kualiti tu Allah suka. Nabi dah sebut 3 perkara: baik, teliti dan sempurna. Makna kerja kena elok, kena tip top. Tak mau dia kerja janji siap, janji ada, asbol, asal boleh. Ni Tuan YDP, ni file kita pun bawa tu, tak ada ni, tak ada ni, tak ada. Macam mana kau buat kerja? Tapi orang kaitkan, yang teruk ni orang kaitkan dengan orang Melayu. Dah maaf cakap, Melayu biasalah. Ni pasal lambat ni, Melayu. Bukan balik Melayu, minta maaf. Lepas semua orang saya sebut ni. Betul ke Melayu macam tu? Mungkin betul. Tapi bila Melayu plus Islam, tak sepatutnya macam tu. Faham? Tu kena faham. Jadi makna kata kualiti kerja kena bagus. Bila buat gotong royong macam mana? Kita mulalah daripada Jabatan Hal Ehwal Komuniti. Ada ke Hal Ehwal Komuniti? Tak ada. Jabatan apa yang biasa handle komuniti? Jabatan Pesanan.
Bila gotong royong, cuba tengok betul tak program dengan masyarakat tu gotong royong ataupun royong gotong. Banyak sangat bila buat gotong royong, ahli majlis datang, YDP datang, dia berucap sikit perasmian, inilah semangat yang kita nak. Sudahnya YDP balik, ahli majlis balik, yang gotong royong pekerja majlis. Itu namanya royong gotong. Dia gotong royong ni dia ambil gambar, royong gotong dia ambil gambar, pegang cakul, cap, alhamdulillah dapat juga berbakti kepada tanah hari ini. Apa benda? Ambil gambar. Tu sebab polisi dia dulu masa saya kerja, kita bagi, tak apalah orang nak buat gotong royong, kita bagi insentif setiap PBT setiap taman perumahan, satuan penduduk yang anjur gotong royong, kita bagi insentif RM300 dan kita bekalkan logistik sahaja, bukannya pekerja. Kenalah buat gotong royong, macam tu tak cerdik lah kita, kan? Macam tu contohlah. Dialog satuan penduduk, silakan. Inilah orang yang menghadap. Jatuh. Kita nak sangat YDP, pengarah undang dengan seorang pengarah lagi. Okey. Satuan penduduk cerita, kita nak ni, kita ni jalan berlubang ni nak bumper lah, itulah ini. Bagus, terus integriti, catat minit. Kemudian YDP cakap apa? Okey dah cakap dah. Dah, settle lah. Ada permintaan lagi? Okey, terima kasih. InsyaAllah nanti kami akan pertimbangkan. Pengarah Jabatan Penilaian, tolong bentang sikit. Dia bentang berapa ramai tak bayar cukai kat taman. Merah-merah muka pusing satuan penduduk tu. Minta macam-macam, cukai tak nak bayar. Cukai berapa persen? Not even 5% daripada pemajuan yang kita buat dekat taman. Tu sebabnya kena tunjuk dekat semua orang. Ahli majlis datang mesyuarat, sini bagus, di tempat lain saya cakap. Datang mesyuarat, full council, jangan cerita pasal jalan berlubang, cerita dasar polisi. Ini dalam perjalanan nampak lampu tak menyala, kejap lagi nak cakap lah dalam full council. Tebalnya banet mesyuarat, full council. Itu bila ahli majlis, itulah tadi saya tengok ada dah berapa lama dah tu jalan berlubang dekat sini. YDP cakap satu je, kau ada masalah dengan pengarah aku ke? Benda ni kau tak boleh telefon pengarah terus ke? Apa pasal nak masuk dalam mesyuarat? Benda tak payah nak menyemakkan minit mesyuarat, benda boleh selesai. Macam tu contoh. Tu belum cerita lagi, ada satu PBT tu pula, kita dah zaman paperless, mesyuarat tak sepatutnya pakai kertas, kita pakai tablet ataupun iPad sekarang. Ahli majlis lulus bagi seorang satu iPad. Sampai ke hujung tahun tak seorang pun bawa iPad dalam meeting. Mana iPad tu? Cucu main ni. Habis. Dah, ni apa sah kau tepuk di tempat lain? Tempat lain. Contoh. Jadi hakikat integriti ni kita kena buat kerja yang terbaik. Optimum kan. Ni, kita kan bayar kontraktor, kita bayar pemberanan pengurusan sepejal ni kan ada kontraktor sampah ni. Panggil mesyuarat. Okey, kita pun tanya. Macam mana? Pekerja ada berapa orang? Kita ada pekerja 18 orang yang jaga bandar, berapa orang yang jaga ni, berapa orang yang mesai rumput, berapa orang ni. Kita pun cakap, sebenarnya yang mesai rumput seorang aja. Sepanjang minggu ni kita dah buat kajian dah, kat taman ni tak ada siapa kutip sampah. Kat sini tak buat, kita bentang. So kita cut payment dia. Buat macam tu. Jangan main bayar. Ni PUU. Mana PU? Jangan main bayar je lawyer ni, membohong banyak. Tengok balik agreement, semua menipu majlis je. Betul, berapa banyak? Dulu bayangkan agreement sikit-sikit bayar punya mahal, tapi benda tak jalan. Jangan, kena check balik. Bila buat agreement, buat JV agreement selalu. Okey, buat joint venture agreement, projek pemajuan dekat sini berapa ratus ribu, berapa juta, pulangan pada majlis, 5 lot rumah kedai. Kat mana? Tu, Lubanat dah mana tempat yang tak ada orang duduk tu. Kena check betul-betul. Minta rumah kedai kat kawasan-kawasan yang prima ni, tempat yang orang ada ni, mesti bagi. Macam tu. Kita kena make sure lah keuntungan untuk majlis. Cukup-cukuplah kita ni jadi welfare untuk orang. Kita kena berfikir ni, corporate thinking. Kena tolong orang. Lepas tu ni, penguat kuasa. Aku dah cakap jangan duduk belakang. Saya dah cakap.
Nak buat macam mana tuan-tuan kan? Lepas tu marah tak naik pangkat. Tak ada lah. Tapi cerita kan, contoh penguasa enforcement kan. Nak uniform, kami punya uniform baru tak dapat. Tapi dekat pejabat kadang-kadang tak pakai t-shirt. Keluar pakai t-shirt. Mana uniform? Pakai uniform waktu kerja pakai. Tidur pun kena pakai uniform kalau ikut kan. Macam tu sekali. Nampak? Tu belum cerita lagi. Grade 22 pakai baju jaket macam ketua polis negara, apa masalah kau? Paku sampai ke lengan. Main suka-suka je letak pangkat. Lepas tu tak boleh tengok orang lebih. Dia 2 dia buat 3. Orang tu 3 dia buat 4. Tu polis hutan tu. Betul. Semua saya cek tu. Jangan main-main. Saya pengarah undang pun pakai uniform tau. Pakai uniform. Sebab saya cakap kalau aku boleh pakai, kenapa kau tak boleh pakai? Saya tak tahu lah Datuk dulu tuan sebelum masa saya menjadi pengarah, tak tahu bila saya keluar nak pergi minum. Kalau contoh saya keluar nak pergi mesyuarat dekat Putrajaya, kita singgah minum dulu, mesti jumpa budak penguasa. Tak tahu kenapa. Kedai yang saya pilih 2 van pula tu. Elok bersukaria betul dia minum situ. Saya pun sampai, Assalamualaikum. Salam. Okey bos. Dia kata dah sudah dia. Air penuh lagi ni. Main. Itu yang staf saya cakap. Bila tengok dekat dalam TV dengan tengok dengan perangai saya dekat office, lain betul gitu. Memanglah sebab kita jadi pengarah kenalah agak-agak sikit. Barulah betul. Orang kawat kita kawat sekali. Tengok macam mana pembarisan ni macam mana. Iya. Pergi serbu betul-betul. Macam abang. Nak pula nilai. Rumah urut paling banyak sekali kat Malaysia ni. Nilai lah. Siapa yang datang nilai semua sakit badan. Yang tukar urut kan semua yang lawa-lawa tu pening balik. Kita letakkan. Saya senang je. Pernah kita pergi buat enforcement. Nampak sebab integriti kita nak buat kerja ni. Bila pergi sampai dekat tu pusat urut tu tutup. Ataupun dia kunci pintu, dia tak bagi kita masuk. Habis macam mana? Ambil gambar, bawa full council, batalkan lesen. Macam tu je. Itu je ajar dia orang ni. Nampak tak? Macam-macam lah yang kita boleh buat sebenarnya sebagai PBT ni. PBT ni kerja dia penting. Itu sebabnya kita ni tolak ke tepi. Benda-benda rasuah ni jangan ambil. Jangan ambil duit tepi, jangan. Sekali kita terima, sepanjang hayat tak tenang kerja. Saya cakap saya. Itu sebab budak penguasa saya, kalau dia jaga kat kaunter, ada public nak datang jumpa, saya ada satu polisi. Penguasa tu yang jaga kat kaunter depan, ya cik apa, saya nak jumpa dengan PU, pengarah undang-undang. Atas urusan apa tu? Itulah saya nak minta kurang compound ke, nak minta ni ke, nak bincang sikit ni. Boleh, silakan. Bila masuk, bawa masuk, dia masuk dalam bilik, kunci pintu, penguasa tunggu dekat pintu tu, dengar apa perbualan saya dengan dia. Manalah tahu tiba-tiba ada benda nak dihulunya. Tiba-tiba dalam beg tu keluar perempuan ke, mana tahu. Ya, orang nak fitnah kita ni bukan sikit-sikit, bukannya apa, macam-macam tau. Sebab hati-hati. Macam-macam. Tu sebabnya kita kena jaga. Biar dia sikit tapi cukup. Kita kejar ni nak kejar berkat. Kerja elok-elok. Kerja elok-elok. Percaya cakap saya. Kita ni jangan risau. Kerja kita sangat cerah masa depan kita duduk di Majlis Pemberontakan Taiping. Sebab kita takkan ke mana-mana. Sinilah kau duduk. Tak ada dah. InsyaAllah dalam 2 tahun lagi saya akan bertukar ke Putrajaya. Tak, kau jangan mimpilah kau duduk sini. Melainkan kau minta kerja lain. Yang mungkin bertukar, mungkin YDP SU mungkin akan keluar ke sana. Tapi ni unik tu saya kata. Susah nak jumpa YDP SU dua-dua nama Khairul ni. Susah. Tapi muka lebih kurang je tengok. Kan? Tapi baguslah. You all dapat bos yang bagus kan? Nampak? Supaya kena panggil lagi. Macam tu cerita. Tak betul. Tapi sebenarnya betul. Kerja. Ada satu prinsip namanya prinsip ihsan. Prinsip ihsan ni kita buat kerja. Contoh nak biar faham. Orang perempuan. Ni saya orang perempuan. Naik kereta sampai kat traffic light. Kita kerja lewat ni. Traffic light countdown 120 saat lagi. 119, 118, 117, 116. Tak ada satu umat pun masa tu. CCTV pun tak ada. Saya nak tanya orang perempuan, apa yang akan anda lakukan? Tunggu atau terus jalan aja? Jalan. Okey. Orang lelaki saya nak tanya, adakah tunggu atau jalan?
Perempuan tadi dia jalan ni, lelaki tunggu ke jalan? Tunggu. Tu beza lelaki dan perempuan. Perempuan tak perhati ni, wajah sebab ni. Tak adalah, tak. Maksudnya nak bagi tahu kita ni akan tetap dengan prinsip kita. Tak jalan walaupun tak ada CCTV. Contoh pekerja dekat restoran. Bos dia duduk kat cashier, kau tengok dia punya rajin, dia lap meja, bawah meja pun lap, terbalik ke meja tu nak pergi kering buang. Ui, dahsyat betul, rajin betul. Tetapi seminggu lepas tu bosnya tak ada dekat cashier, dia masih lagi kerja macam tu. Maknanya apa? Maknanya ada CCTV. Bukan makna dia baik sangat. Ada CCTV, bos dia tengok. Sabar dulu, jangan seperti. Macam tu jugalah kita dalam hidup kita. Kita bekerja, kita kerja rajin-rajin. Kita seolah-olah kita rasa Allah nampak kita. Kita seolah kita nampak Allah ni. Dan kalau pun kita tak nampak Allah, kita tak nampak Tuhan, kita yakin Tuhan perhatikan kita. Itu sebab kita kena kerja betul-betul. Jangan tipu-tipu. Anak yang paling best ni TA. TA engineering, kejuruteraan. YDP dah pergi kat site ni. You kat mana sekarang ni? Saya dekat site ni tuan. Macam mana kau tak ada kat site, aku kat site sekarang ni? Orang dah cakap jangan menipu. Cakap terang, saya dekat Giant. Saya dengan family saya keluar sekejap jumpa isteri saya. Oh ya ke? Tak apa, berapa lama lagi nak balik pejabat ni? Dah bagi saya dah 15 minit. Okey. Cepat saya tunggu. Macam tu. Bos kita bukan kisah sangat kau nak pergi mana, tapi nak tahu kerja jalan ni. Iya. MB kalau dia tak puas hati, dia call terus YDP. Bukannya call lain, mana ada Roblox. YDP yang kena tu. Saya tinggal lagi dulu. Tak boleh lupa. Ni peniaga-peniaga beredar, peniaga haram ni. Dia meniaga dekat atas jalan tuan, atas jalan. 15 gerai. Ya Allah Akbar, dekat jalan Taman Perumahan. Lepas tu dalam mesyuarat YDP sama saya. Ni macam ni apa ni? Kenapa biar ni? Nanti saya tengok. Apa takut? Buat aja lah. Rampas saya. Takut apa? InsyaAllah saya akan buat hari ni. Hari ni buat tau. Jangan takut. Kau tidak nanti orang tak takut gitu. Okey. Ahli majlis pun dengar masa tu diam. Buat. Kita ni prinsip. Petang tu penguasa pergi. Bos, betul ke kita nak sita ni bos? Ramai ni bos. Ni kecoh ni. Jadilah bagi notis 24 jam. Saya sendiri ni, inisiatif sendiri ni. Kalau ikutkan bos kena rampas terus ni. Bagi notis 24 jam. Kalau dia tak robohkan, dia tak beralih, kita rampas besok. Peniaga ni buat apa? Peniaga ni pergi jumpa menteri besar. Menteri besar telefon bos. Bos telefon saya balik. Adakah kita nak runtuhkan gerai? Dia tanya balik. Saya pun cakap, Datuk, kan tadi masa dalam meeting Datuk yang beritahu saya suruh runtuh hari ni, tapi saya tak runtuh, Datuk bagi notis. Habis saya nak jawab macam mana ni? Macam tu lah lebih kurang. Itulah kerja kita. Nak buat macam mana? Kan? Politik satu hal juga, tapi kita faham. Pernah satu isu saya nak beritahu ahli majlis, kita punya isu dulu. Bayangkan bangunan yang kita semula tu. Kita semula yang ada tong kaca, plastik, kertas tu, dia keluarkan tong tu basuai jadi gerai. Kita pun ya Allah, suruh Jabatan Bangunan bagi notis. Jabatan Bangunan biasalah 30 hari. Lepas tu 14 hari. Lepas tu 7 hari. Lepas tu 3 hari lagi. Lepas tu serta-merta. Memang nak runtuh sangat ni. Tak, besok tu bagi makan masuk, kita pun bagi notis. Kita penguasa bagi notis 7 hari. Kalau dia tak jadikan seperti biasa, kita akan rampas barang dia untuk kembalikan dia jadi kita semula. Esok tu dah buat penyelarasan dah. Polis pun dah standby dah. Kita minum pagi tu nak pergi operasi, nak pergi runtuhkan, nak rampas barang dia. Dia boleh panggil ahli majlis dengan wakil rakyat kawasan rasmikan gerai dia. Wajar betul. Itulah masalah kita sebenarnya PBT. Tapi nak buat macam mana? Yang penting rekod dokumentasi ada. Kita dah nak buat. Kita nak buat. Walaupun tindakan tak popular. Saya pernah hadap dulu kes mahkamah. Bawa macam mana? Dia bela 40 ekor anjing dalam rumah teres.
40 ekor anjing dalam rumah teres saiz 18 kali 65. 40 ekor. Setiap petang dia bawa anjing ni, dia lepaskan kat taman permainan kanak-kanak. Budak-budak tak boleh main dah kat situ. So bincang dengan YDP, macam mana buat? Kita bawa ke mahkamah, minta court order. Court order, kita bagi perintah kacau ganggu. Notis kacau ganggu, kalau tempoh 14 hari dia tak hapuskan kacau ganggu tu, kita akan hapuskan kacau ganggu tu dengan izin mahkamah. Selepas 14 hari dia bawa balik semula, dia dah mula clear. Lepas tu tengok dia bawa balik anjing tu kat situ, dia tak nak kena, kita pun bawa unit penembak anjing, kita tembak. Masa tu dia sempat bawa keluar 30 ekor, tinggal 10 ekor, kita tembak tam. Unit penembak anjing tembak. Keluar muka YDP dengan Samsul debat masa tu, this is a dog killer, pembunuh anjing. Keluar muka YDP dengan muka PUU keluar. Lepas tu tiba-tibalah datang SPCA, Persatuan Pencinta Haiwan. Kita perlu bersifat lebih berperikahaiwanan. Ada istilah tu. Saya pun tak tahu. Saya kata sebelum kita tembak kau tak nak datang, kenapa dah tembak bukan datang? Saya cakap. Pergi bunding dengan dia, tengok boleh bunding tak? Salah. Lepas tu unit aduan awam dengan cerita lah kan. Pelik-pelik aduan. Membela ayam serama hingga menimbulkan kacau ganggu. Berapa ekor? Seekor. Ayam serama bukannya aktif pun, bodoh macam tu kan. Dalam rumah. Ayam serama seekor dalam rumah. Jarak rumah pengadu dengan rumah yang diadu selang 9 buah rumah. Masalah apa tu? Masalah kejiranan. Jiran saya, anak jiran buat bising, saya nak kerja shift malam. Pergi cek, budak tu main basikal, budak-budak kecil main basikal depan rumah pukul 5 sampai pukul 7. Biasalah, takkan nak sita budak tu. Pening tuan kita. Kan? Tapi aduan mesti diselesaikan, kita pun unding lah elok. Macam-macam. Jangan cerita lah. So kau setakat kau nak klepet, nak cerita-cerita tak sah lah. Budak penguasa, budak-budak ni kalau datang tuan, kalau bawa fail tinggi, pengarah bawa fail tinggi, percayalah bawah tu borang cuti. Dah tahu dah trik tu, tak payah lah kan. Muka sedih tu nak MC tu, tahu dah. Buah pinggang beralih, jantung berlubang, siku tak ada, macam-macam. Saya penguasa paling pantang, saya penguasa kalau datang minta cuti apa? Urusan di bank. Apa kau teruk sangat? Urusan di bank sampai cuti, kau bentangkan paper kat Gubernur Bank Negara ke apa? Pergi urusan di bank, sign dah balik kerja. Tu sebab kita tengok pekerja-pekerja PBT kebanyakan yang berusia, yang hampir-hampir pencen, mana ada cuti sangat? Dia pergi medical check up pagi, tengah hari masuk office balik. Yang kerap bercuti MC ni tuan, yang kerap bercuti MC semuanya yang 30 tahun ke bawah. Cuba tengok. Tu sebab di Majlis Pembenaran Nilai, di Majlis Seremban, Majlis Seremban sekarang, siapa nakkan jawatan, tak kisah pembantu takbir sampai setinggi-tinggi jawatan, semua kena lari kat padang majlis 4 round. Sebab dia tak boleh cakap kita pakai kabel. Semua kena lari. Layak 30 masa terpantas baru layak interview. Jadi tak boleh cakap, oh tu semua ada orang dalam tu. Tu ayat dia tak habis. Saya tak dapat kerja dekat Majlis Bandar Taiping, tak pernah cakap tak ada orang dalam. Tak ada. Saya terima hakikat tak dapat kerja kat Majlis Bandar Taiping. Kalau tidak aku jadi PU kau tau main hari ni. Itulah dia kan? Kerja elok. Kemudian apa yang kena ada? Ni, harta yang tak pernah puas. Berapa banyak baru puas? Sebab Prophet Muhammad bagi tahu, anak-anak Adam, maknanya manusia, kalau diberikan 2 lembah emas, Golden Valley, 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tu manusia, tak pernah puas. Sebut 200,000 pun cakap miskin lagi. Puan daripada jabatan mana puan? Jabatan mana puan? Mana? OSC. Okay lah, faham lah. Sebab OSC pun jaga projek banyak. Semua betul lah tu. Projek perumahan ni dah berapa kan? Betul.
Saya sebab realiti ni 200,000 memang tak banyak. Mana banyak? Buat rumah ni boleh 200,000. Ada harga rumah dekat Taiping. Hanya saya buat hanya 800,000. Gila betul. Penjodoh bilangan pun dah tak tepat dah. Menggigil-gigil buat loan. Taklah lulus. Sekarang kan realiti dia. Macam mana barang makin mahal. Itu sebabnya saya kata kerja je elok. Benda yang kita kena ada hari ni, yang nombor satu kita ada, pertama, jujur. Jangan tipu. Jujur, boleh, tak boleh cakap tak boleh. Kita pernah dulu dapat satu circular daripada satu pihak. Dia beritahu semua PBT, contohlah, semua PBT, contohlah, semua PBT di sebelah Perak, Kedah, Pening, contohlah. Kalau nak melantik kontraktor lampu, hendaklah lantik seperti mana senarai berikut. Kontraktor lampu jalan kena lantik senarai berikut, ada 10 senarai. Apa maksudnya tu? Monopoli. Ni yang hantar ni pada kementerian ni, saya tak nak sebut kementerian mana. So YDP panggil saya, Samsul, kau carilah jalan macam mana kita tak nak ikut sekala ni. Advice saya. So saya senang itu, kita bawa full council. Bawa full council, dia maklumkan kita ada dapat satu circular untuk beritahu kita semua PBT di Selangor, di Perak, Kedah contohnya, di Pulau Pinang hendaklah mengikut. Kalau nak lantik kontraktor jalan mesti lantik ni. Apa pandangan semua? Ahli majlis saya tak setuju, saya bantah kayak gitu. Di berapa ramai? Akhirnya full council buat keputusan untuk tolak, tak terima pakai circular. Habis cerita, tak boleh buat apa. Full council adalah medan yang paling berkuasa kita. Gunakan baik-baik untuk govern, untuk jaga tempat kita. Segala dasar-dasar buat. Tu sebab setiap kali full council, 2 ahli majlis akan dipilih untuk bentang paper. Apa cadangan dia nak buat dekat kawasan ni. Sebab kita mesti bincang soal dasar. Kita nak ke depan. Apa kita nak buat? Itu sebenarnya. Buat program kemasyarakatan, buat program ni. Saya ingat lagi dulu nak buat local agenda 21. Nak bantu orang miskin, LA 21. Nak bantu apa? Ibu-ibu tunggal. Kesian, ibu tunggal ni muda-muda pula tu. Dia nak keluar rumah tak boleh, dia nak kerja tak boleh. So kita buat apa? Majlis masa tu bagi 100, 200 polybag, hantar ke rumah dia polybag tu, suruh dia siram je polybag tu, tumbuh je tunas, kita akan bayar RM10 satu polybag. RM10 kali 200 berapa? 2,000. Tapi apa dia cakap? Susahlah Datuk, bagi duit senang. Dia tak nak. Itulah masalah kita ni. Orang kita kan macam itulah saya kata. Yang pertama, jujur, jangan tipu. Jangan tipu klaim. Ingat staff, jangan tipu klaim. Klaim tak pernah menambah pendapatan. Klaim hanya cover sebahagian je daripada apa kita belanjakan. Mileage, kita dah habis duit minyak berapa ratus, dapat klaim tak penuh pun. Overtime tak boleh lebih 1/3 gaji. Itu pun untuk grade sokongan. Pegawai ke atas mana ada overtime? Sebab gaji dah tinggi, sudah-sudahlah lawan telefon pun dapat. Tu je. Tetapi klaim hanya menambah pendapatan bagi orang yang tak buat apa-apa tapi klaim. Faham? Saya alhamdulillah saya dah ada kad pesara. Tujuh dekat hotel dapat 10% diskaun. Tapi bukan semua hotel. Oyo dapatlah kan. Saya pernah pergi dekat Shah Alam tu, hotel yang 5 star tu, tunjuk ustaz yang buat kelakar boleh tak? Sabarlah tu. Wajar betul. Jujur, jangan tipu. Kedua, amanah. Tolong jaga amanah. Sebesar-besar amanah sampai sekecil-kecil amanah kena jaga. Mesin photostat jangan guna untuk photostat minat mesyuarat persatuan penduduk. Mesin photostat jangan gunakan untuk photostat IC anak-anak untuk tujuan untuk apa, hantar kat sekolah. Jangan. Tak halal bagi kita gunakan mesin photostat untuk tujuan peribadi. Tak halal. Bak kata satu orang ni kan, kalau pernah dengar, kalau perkara kecil seperti tu boleh jaga, macam mana nak menjaga negara?
Pernah dengar tak ayat? Kita harus sedar tata kelola menjaga negara. Macam tu, faham. Kalau benda kecil tak boleh jaga, macam mana nak jaga negara? Benda tu pun kita tak amanah. Pen pejabat bawa balik rumah, apa pasal? Kertas A4 satu bandel bawa balik rumah, apa pasal? Tu belum cerita lagi. Musim Hari Raya Cina, kontraktor pembekal yang berbangsa Cina datang pejabat. Kau boleh tanya, tak ada limau ke tahun ni? Apa masalah ni? Berjemaah pula tu. Dengan bangga Pak Kuasa letak kat bakul depan motosikal bawa balik. Jangan sekali-kali minta. Sedangkan tu boleh. Kalau ahli majlis bagi tak apa. Ni peniaga-peniaga, jangan ambil. Tak apa, dia bagi semua sekali. Itu berjemaah namanya. Tak boleh. Ingat dia saja-saja kebagi kalau dia tak ada kepentingan. Cakap. Kalau betul nak buktikan dia memang ikhlas, saya ikhlas mah, dia kata kan. Semua rumah dalam Taiping ni semua dapat. Bau betul, kita pun dapat. Itu ikhlas. Jangan nak bohong lah. Bawa bakul berisi limau, sangat berat payah nak jenjeng. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Faham? Jaga maruah diri. Mati kena baham harimau, steady lah. Macam mana dia mati? Kena baham harimau. Ya ke besar ke harimau tu? Besar juga lah, macam tu cerita. Ini kena gigit anjing, lumpur-lumpur langsung mati pun bendanya. Jangan. Kita tengok kan PBT berapa ramai pegawai kanan main golf free sampai ke Bandung. Siapa bayar? Kontraktor bayar. Jangan. Tak, ni cakap betul. Ada pengarah-pengarah, ada pegawai, ada orang kontraktor tolong bayarkan servis kereta dia. Apa pasal? Tolong bayar down payment untuk dia dapat kereta. Pasal kontraktor percetakan, kontraktor billboard, macam-macam, semua ada kepentingan. Jangan sekali ambil. Akan jadi darah daging. Jangan. Amanah kena jaga. La imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahda lahu. Tak beriman orang tak jaga amanah, tak beragama orang tak laksanakan janjinya. Ya. Ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Semua departmen kena jaga hubungan. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Buat surat layar, ini departmen ni, tak payah. Hantar kat YDP lah tu. Tak payah. Untuk apa? Jaga. Saya pernah bentang paper integrity di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Dulu nama ni KPDNKK, lepas tu KPDNHCP, lepas tu hari ni apa? Kos Sara Hidup, KSH, tak kisahlah. Bila bentang paper tu, bicara integriti, notah bertindih apabila kain terlondeh, tajuk ni. Kenapa kain terlondeh? Maksud dia macam ni, tuan, maksud dia, contohnya kita dekat kaki kita dah ada ruam. Dah ada ruam ni. Ruam ni makin lama makin besar. Jadi cepat-cepat sapu krim. Kita sapu krim, jangan tunggu. Sebab kalau sampai doktor pakar tengok nanti, dia londehkan satu kain, semua benda dia bongkarkan. Kita biarkan benda-benda tak elok berlaku dalam jabatan kita. Tiba-tiba sampai ke SPRM, dia tak tengok satu jabatan, semua dia tengok. Itu sebab dalam ramai-ramai ni, unit dalam unit integriti ni kena jaga. Ada setengah pengarah, mula-mula unit audit dalam ni, dia ingat cik gaduh. Tak. Dia memang kena bentangkan, ni tak betul, ni tak ikut prosedur, ni tak order, ni major NCR, ni minor NCR. Kena buat. Tu sebab saya panggil ni audit dalam. Sampai Noni apa Zura datang sini, cuba tengok betul tak saya buat ni? Betul tak kita lelong macam ni? Betul tak macam ni? Tengok betul-betul supaya kita tak nak dipersoal. Kan akan datang. Unit audit dalam ni nak tolong kita, bukan nak rosakkan kita. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Ingat, yang pertama, buang dalam hati kita ni semua departmen ni, kita satu tim. Yang pertama, jangan tamak, kongsi tak apa. Faham orang perempuan? Itulah dia orang perempuan, berubah muka.
Dia mungkin tak menipu, dia mungkin tak membunuh, dia mungkin tak mencuri, tapi dia tak boleh buang satu dalam hati dia, sangka buruk. Saya cakap jangan tamak, kongsi tak apa. Contoh, poin yang baik ini share. Ada makanan kat luar, contoh makanan tu kalau tak boleh habis, kongsi. Itu maksud saya. Sangka buruk tak boleh habis. Saya disebut pasal Tesla, disebut pasal Tega, tak ada. Itu pertama. Yang kedua, buang sombong. Jangan sombong. Kita dalam PBT jangan sombong. Ahli majlis kita kerjasama. Jangan ahli majlis nak jumpa, cakap dia sibuk sikit lah, suruh dia datang lain kali. Jangan. Kita kena layan, kena entertain. Public kena layan. Public ni lah sebab kita ni. Sebab apa public ni cukai? Sebab kita kena tengok berapa pendapatan cukai kita. Hasil cukai kita berapa? Emolumen bayar setahun berapa? Kita kena kira. Kalaulah orang stop bayar cukai sekarang, berapa tahun kita boleh bertahan? Kita tengok dulu. So kita punya klien kita, pembayar cukai ni mustahak. Jangan main-main. Jangan ingat, oh dia penting, oh kami ni bahagian kewangan, kita orang yang kira gaji, kalau tidak korang tak ada gaji. Habis korang rasa kita orang yang keluarkan saman. Apa tu bahagian ni OSC kita yang generate income banyak daripada projek-projek. Tak, semua sama. Kita satu tim. Jangan sombong-sombong. Oh kalau tak sebab kami kau tak dapat gaji. Betul lah tu, kalau tak ada duit kau nak bagi gaji apa? Nampak tak? Itu bila mesyuarat bajet kena realistik. Minta macam-macam, nak ekstrail. Oh nak jeep, sekarang ni orang tak pakai Street, pakai Fortuner. Tanya balik, hasil jabatan kau bagi berapa? Minta macam-macam. Kerja pun budak-budak ponteng selalu. Macam mana? Contohlah, di Majlis Taiping tak ada benda ni, tempat lain. Pak Ping bagus. Nampak tak? Kena tunjukkan improvement bila datang benda ni. Itu sebab nak minta realistik. Nampak tak? Kerja handheld kan, sekarang kena pakai handheld. Orang rasa kan handheld tu mahal, bukan murah. So apa kesannya? Tengok, ada tak dia boleh generate income lagi banyak pada majlis? Tengok balik. Mesti kena make sure benda tu buat betul-betul. Right? Jangan sombong. Ketiga, jangan dengki. Ada je, kau tengok tu, pada dia, kau tengok anugerah khidmat cemerlang. Asyik dia je. Pada dia. Kita ni apa weh? Oh Allah, sedapnya cakap. Lepas tu buat naik pangkat. Ingat senang-senang kan naik pangkat. Semua orang bincang tau. Yang dipromosikan oleh YDP kita bincang. Yang ni boleh tak? Ini boleh tak? Bincang. Kalau ada rezeki dapat lah. Kau tak dapat macam mana? Yang best tu setiap jabatan ada wakil syaitanir rajim. 10 orang minta jawatan tu, yang dapat seorang je. Lepas tu orang tu dapat, tak apalah, tak dapat buat macam mana? Wakil syaitan pun datang. Macam mana boleh kau tak dapat weh? Aku mati-mati ingat engkau. Yang seorang, aku dah nampak dah memang nama engkau. Macam mana nama kau tak ada? Boy, sedapnya cakap. Tu semualah tu mau kan. Tenang. Tuhan tak bagi rezeki yang itu, Tuhan bagi rezeki yang lain. Percaya benda tu. Saya dulu sibuk dapat jadi pengarah undangan, tapi tidur paling lena lah. Betul tuan. Tidur paling lena di saat saya dapat surat bersara. Besar lena, tidur dalam kereta pun boleh tidur lagi. Rupa-rupanya Tuhan bagi saya benda lain. Tuhan bagi saya jadi pendakwah, bagi penceramah seluruh Malaysia saya pergi. Semalam pagi Petaling Jaya, dekat mana? Dekat Persada Plus, syarikat Plus Tol ni. Petang dengan TNB. Malam tadi dekat Rawang. Pagi tadi dekat mana pagi tadi? Batu Gajah. Ni sini. Malam ni Ipoh. Esok pagi Penang, Halus Star. Berjalan. Aku dengar tu. Masyuk. Hajar aku.
Nah, tu saya kata, tidur paling lena. Kau tidak dulu, tuan. Malam tak. Ada peniaga ni Allah. Ni Allah. Ni peniaga ni apa? Saman orang ni tak bayar. Ni tolong ni. Tuan boleh tak tolong? Ni projek ni ubah suai bangunan tanpa kebenaran. Macam-macam. Iya, banyak. Tapi macam mana tu kerja kita buat. Saya rindu kan, saya rindu sangat. Tak tahu lah, saya mungkin lah, tak tahu. Saya dengar-dengar firasat mungkin saya akan kembali ke PBT. Saya dengar macam tu lah. Tapi tak jadi Datuk Bandar, jadi YDP. Macam tu lah, dengar macam tu lah. Oi, masak lah kalau jadi YDP. Kan, kesian orang. Terutama penguasa, kesian. Kan? Kan? Ada penguasa ni, minum ni kerja. Ada. Minum. Kan. Tapi bukan di Taiping lah. Taiping tak pernah jumpa tu. Dia orang semua minum kat pantry. Mana dia minum kat luar? Penguasa Taiping tu sebab saya kata kat semua nak belajar tentang disiplin, belajar dengan penguasa Taiping. Dia pun terperanjat. Ya ke weh? Itulah. Jangan dengki. Kemudian seterusnya apa? Seterusnya yang kena ada adalah percaya pada hikmah. Kita kerja teruk-teruk ni, apa aku dapat? Tuhan bagi macam-macam. Ahli majlis buat kerja baik, you all pergi satu. You allowance berapa je? Allowance ahli majlis berapa? Berapa sebulan? Berapa? 1250. Allowance mesyuarat 100. Satu mesyuarat RM50. Pengarah kewangan mana? Buat paper. Naikkan RM50. Betul. Ahli majlis. Tak, tu saya kata. Ahli majlis kerja teruk jaga kawasan besar. Bukan ni sikit-sikit. Lepas tu kena maki lagi. Orang cari rakyat tak jumpa ahli majlis. Apa ni? Ni macam mana ni tempat ni macam ni. Oh, saya dulu jaga nilai pun pening kepala bukan apa. Nilai tuan, dia sempadan dengan 7 PBT lain. Ada satu sungai, seberang sungai tu bela kambing. Bau busuk pergi kat seberang sini, sebelah sana Sepang. Kambing tu bela kat Sepang, kita tak boleh nak compound. Telefon orang Sepang, tolong compound. Lepas tu masalah kesan kat sini. Tu belum cerita sepanjang kat Kuala Pilah. Di atas bukit Lavender Heights tu, orang kediaman malam tu dekat bawah ni, dekat stesen minyak bawah ni kawasan nilai. Kawasan nilai buat bising sampai kat Seremban. Dia bising belah malam, dia buat karaoke. Time orang dah tidur tu baru dia nyanyi. Dia punya chorus tu saudara mara pun tak sanggup dengar. Betul. Tu sebab ahli majlis dia kena bantu. Memang dia kena bantu. Ikutkan 1250 nak buat apa? Campurlah mesyuarat tu. Tak ada mesyuarat ke? Dia mesyuarat dapat RM50. Keluar belanjakan kawan, mana belanja ni parti ni habis RM50. Apa benda? Beli rokok satu kotak pun habis. Iya, nak buat macam mana? Tapi kerja dia kena buat. Tu sebabnya kita nak percaya ada kebaikan Tuhan akan bagi dekat you all ahli majlis, bantu kita. InsyaAllah. Jangan risau. Buat dia. Ikhlaskan hati, Tuhan akan bagi sehat. Kena maki lagi panjang umur. Bodoh ni tak guna punya di majlis, mati lagi baik. Sabar macam mana? Itu memang biasa. Sebab lagi dia bagi, kita sabar, tak apa, panjang umur. Tengok dia mati dulu. Okeylah, tak apalah. Kata kita juga datang tolong. Permit menguburkan minta dengan majlis, okey? Itu cakap. Percaya pada hikmah. Kita kerja tu tak dapat naik pangkat, tak dapat ni. Tuhan bagi apa? Tuhan bagi suami romantik. Suami balik rumah, sayang, abang balik ni sayang abang. Kau tak payah nak geli-geli sangat lah, kau happy ke tak aku cakap? Itu cakap Tuhan bagi macam tu. Cuba tengok staf majlis, ada seorang tu beranak kerja ni, tengok. Tuhan bagi rezeki anak. Nampak tak? Tuhan bagi. Anak pandai-pandai, anak cerdik-cerdik. Cuba tengok bila ada function anugerah kualiti tu. Kan anak-anak yang Rizak cemerlang kan naik atas pentas. YDP bagi semangat dekat semua. Anak kita. Itu cakap tu. Percaya ada rezeki lain. Cuba tengok macam anugerah Hikmat Cemerlang. Bukan apa sangat pun. Anugerah Hikmat Cemerlang dapat apa? Pertama dapat apa?
Tengok duit kau sebut dulu, sijil sebut dulu. Dia yang mustahaknya sijil, duit tu iringan. Tengok perempuan, duit apa benda? Sijil, kalau lah kata PBT tahun tu nak bagi sijil je, tak nak bagi duit, boleh, tak salah pun. Cuma kita mengikut polisi kerajaan negeri, semua orang bagi 1,000, kita bagi 1,000. Itu je. Bukan banyak pun 1,000. Mana bagian syiar? Bagian syiar mana? Dah tak mengaku lah dah. Mana bagian imunitas mana? Mana tu seorang belakang. Angkat tangan, saya nak tahu je, bukan saya nak tanya apa-apa kan. Tu seorang lagi, perempuan. Syiar memang tak ada perempuan ke apa? Mana bagian syiar? Oh Tuhan, kau memang tak campur orang, memang kau duduk satu lain dia. Tak ada, bagian syiar ni yang bestnya tuan. Kita dah buat keputusan dah, siapa dapat Nur Rahmat Cemerlang. Kepala surat tu sulit dan rahsia. Dia dapat surat tu. Hello. Kau nak belanja aku apa? Ni kerja bagian syiar, bagian syiar. Kau nak belanja aku apa? Apa dia, aku tak faham lah. Tahniah lah, kau dapat APC tahun ni. Ya ke mananya kau? Nama kau dalam tangan aku sekarang. Lepas tu saya nak tanya, semua orang tahu tak lepas tu? Semua orang tahu. Lepas tu mulalah bunyi mulut anak-anak ikan. Bila nak belanja, 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 bila nak belanja. Itu yang muka naik terpentas, jumpa dengan Tuan Khairul YDP, dapat anugerah, muka tak elok. Sebab apa? Modal dah banyak keluar. Itu sebab bukan banyak sangat pun. Allahuakbar. 200,000 pun cakap tak banyak, 1,000. Kan? Menyesal betul aku jawab tak banyak tadi dia kata. Ada lagu orang. Kemudian apa? Kemudian kita kena apply. Tanggungjawab. Kita buat kerja. Jangan jadi PBT tu. Ni kenapa tak siap ni? Oh, tak tahu tadi. Yang ni dia letak atas meja saya. Ini kerja dia sebenarnya. Oh tak tahu. Ini penguasa. Apa pula? Kita nak pergi dah. Ini kewangan ni. Itu tak. Ni jabatan ni. Ni jabatan perancaman dah. Tak, jangan saling salah menyalahkan. Tanggungjawab. Jangan jadi cerita bangau bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang? Kebau lembu tak makan. Kenapa kebau lembu tak makan? Perut dia sakit besar. Nasi mentah kenapa? Kayu api basah. Kayu api basah besar. Hujan turun kenapa? Katak panggil kenapa? Tengok. Tu cerita tanggungjawab. Jadi maknanya yang berusaha tuan yang dipetua dengan tuan istiusaha kena bangga sebab dia orang hafal lagi lagu tu. Aku saja ya test korang tu. Beri ya kau menjawabnya. Dengan berkerut muka. Lepasnya apa. Tapi lagu tu sebenarnya kita jangan suka menyalahkan orang. Dia cakap ni. Kan? Akhirnya binatang yang paling gentleman adalah ular. Bila tanya ular, kenapa kau nak makan katak? 3 kali ular menjawab dengan merenung tepat kepada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Dan jawapan di hujungnya dah dipadamkan audio dari Jabatan Audit Negara. So what? Dia kata. Dah memang kerja kita. Kalau kenapa tak siap kerja ni? Minta maaf tuan, memang silap saya lah. Saya terlepas pandang, mungkin salah saya. So sekarang tuan nak saya buat apa? Dah, itu je. Jangan buang masa, mengaku dah settle. Kita selesaikan kerja tu. Jangan banyak cerita. Faham eh? Seterusnya apa? Respon positif. Ini ada je negatif. Kau tengok dah, ada je benda nak susahkan kita. Mulai beberapa bulan semua staf dekat notice board tu. Ni perutusan ni, pekeliling ni keluar. Mulai beberapa bulan semua staf tidak dibenarkan begini-begini. Semua staf nak macam ni. Semua staf nak ni, tidak boleh lagi begini-begini. Pam, yang sign ZAP, SU. Semua, sudahlah, pergi jalan lah, matilah, sudahlah. Marahkan notice board. Semua menyusahkan orang, mati gitu. Yang seorang tu pula, kau orang yang membuda ni buatlah, akad dah nak pencet. Yang seorang tu pula,
Kita mau baca balik. Kepada anak bersara, sila abaikan notis ni. Tak ada pun. Positif. Ada sebab pihak pengurusan keluarkan sekela tu dah bincang baru keluar sekela. Positif, jangan negatif tu. Ada benda baik yang kita nak capai. Kemudian apa lagi? Organize, susun, atur strategi kita kena buat. Ikhlas dalam bekerja. Apa maksud ikhlas? Buat kerja. Senang je lah. PUU ni PUU. Mana satu PUU? Oh tu PUU. PUU pengarah undang Pernah pengarah undang dulu siapa? Yang masa interview dengan saya dulu siapa? Yang masa interview dengan saya dulu siapa? Oh yang ni. Ya kita sama interview dulu. Tak ingat dah? Ha? Tak kenal. Yalah, siapalah saya masa tu. Tak adalah. Dah aku dah lupa nak tanya apa pula. Tadi saya tanya apa tadi? Ikhlas. Maksud ikhlas ni adalah, ingat tak masa kita interview tu? Kan? Dah nak macam ni. Ayat dia macam ni. Dia interview kan. Semua orang yang interview kerja, ayat dia macam ni. Minta-minta lah dapat kerja ni. Kalau dah dapat ni, aku tak nak apa dah. Betul? Dia tak nak apa dah. Tapi bila dah dapat, marah tak naik pangkat, marah tak itu, marah tak ini. Kita dah ada kerja, syukur. Kau tengoklah, kalau khusus pergi Sabah Sarawak, hantar dia. Khusus pergi luar negara, hantar dia. Khusus kat Manjung, hantar aku. Ni muka Manjung. Dia kata dia tempat marah. Sabar. Itu rezeki. Saya dulu pun kecil hati tau. Pengarah-pengarah dulu masa jadi pengarah, pasal luar negara, New Zealand hantar dia ni, Australia hantar dia ni. Lawatan sambil belajar lah kononnya, tak apa dia belajar apa kat sana tak tahu. Macam tu lah awak punya marah. Lepas tu ahli majlis dapat pergi. Geramnya. Ahli majlis dapat pergi dengan pengarah tu. Kita ni tak dapat pergi ni. Lawatan sambil belajar ke Melaka Bandar Bersejarah, hantar aku. Rupa-rupanya bila dah bersara, mana negara aku nak pergi? Pergilah. Susah sangat. Ya, dapat. Tapi sempatlah. Sebelum saya pencen tu, sempat pergi Korea. Dapat pergi. Sebab ada orang tak dapat pergi, aku wakil ganti. Sempatlah. Masa tu ada convention alam sekitar pasal Earth apa benda lah, pergi sana. Saya pergi ke Daegu. Apalah naik bullet train daripada Seoul pergi ke Daegu. Iya, banyaklah belajar kat sana kan. Tak sangka tu je peluang dapat pergi. Dah benar, alhamdulillah. Hari nak pergi bila boleh pergi. Betul. Kan? Jadi mana kata itu ikhlas kerja. Dan akhirnya kalau kita ikhlas kerja, kita tak kisah pasal kenaikan pangkat, kita kisah. Kalau ada alhamdulillah, kita kena ingat macam tu. Tuhan bagi, kadang-kadang Tuhan bagi rezeki apa tau dalam bekerja ni. Sebab harta tak pernah puas, tapi Tuhan bagi apa? Happy. Tuhan bagi apa? Tuhan bagi suami baik, Tuhan bagi anak yang baik. Anak ni, mama tak sihat mama dah makan ubat ke belum? Ya Allah, tak padangan typing, mama panggil. Menyampah aku. Kau gelak ke sawan tak? Mana cangkat jering? Mama panggil mama. Nenek ke dapur? Nenek ke dapur. Padang ke kampung mama. Tak apalah. Okeylah tu mama. Tak apalah. Kan? Sabar kau. Tak? Anak cakap macam tu kan. Mama tak sihat ni. Mama dah makan ubat ke belum? Saya nak tanya. Happy tak? Ya Allah, anak kita macam tu, umur 4-5 tahun. Mama tak sihat. Mama nak makan ubat ke belum? Sejuk apa? Sejuk apa? Sejuk perut, sejuk hati. Sejuk perut ni kembung tu.
Macam dia seorang ada perut. Apa lelaki tak ada perut ke apa? Tu sebabnya kerja je elok-elok. Saya nak beritahu ada satu kisah ni tuan Ni Allah cerita masa saya kerja dekat Majlis Pembenaran Seremban. Saya nak cerita satu perkara. Satu hamba Allah. Nama dia Cik Aziz bin Mat John, nama sebenar. Bukan kata bukan nama sebenar, memang nama dia. Cik Aziz bin Mat John, dia kerja pembantu tadbir pengkeranian operasi grade N22. Dia dah naik kanan. Satu hari masa saya kerja masa jadi timbalan penolong pengarah dulu, entah macam mana saya ada barang saya nak ambil kat office. Pukul 9.30 malam saya pergi office. Saya pergi office, saya terkejut tengok office menyala lampu. Saya kata, Pak siapa pula yang kerja? Tengok Cik Aziz masih kerja lagi. Cik Aziz ni tengok dia tengah matchkan parking punya. Dulu ada parking bayar ni, bukan parking meter ni. Dulu parking yang kupon ni kan. Matching kan, tu buat. Saya kata, Cik Aziz tak balik lagi. Biasalah tuan. Saya memang lagi 2 tahun nak pencen. Saya memang setiap malam hari Isnin sampailah hari Jumaat, memang kalau saya tak ada apa-apa, saya akan overtime daripada pukul 5 sampai pukul 10 malam. Kalau tak ada hal, setiap hari sepanjang tahun, 2 tahun berturut-turut. Apa ayat saya? Saya cakap apa? Banyaklah overtime Cik Aziz 2 tahun ni. Tak adalah, saya 2 tahun ni saya tak claim. Dia kata dia tak claim. Saya kata kenapa? Saya tak tahu lagi macam mana cara saya nak balas jasa baik tempat kerja saya, Majlis Pembenaran Seremban. Mungkin dengan cara saya buat macam ni, saya boleh ganti balik mana yang saya terkurang dulu. Dan ni juga cara saya nak bayar balik. Saya dulu buat loan rumah pun dah habis bayar. Saya buat loan kereta pun dah selesai. Anak-anak saya semua dah lepas, dah masuk universiti, dah kerja. Saya tak tahu macam mana lagi cara saya nak balas. Inilah saya balas, cara saya balas. Dia tak claim dalam pengadilan. Tersentuh hati saya masa tu. Dan lepas beberapa tahun saya dah bersara kan, saya dah ceramah ni, saya jumpa dekat kedai aksesori kereta. Dia buat kereta Proton Saga lama, aerobag. Dia kata buat apa? Saja kereta orang tua bos. Dia kata, dia panggil bos, kereta orang tua bos, saya nak tukar ni cover seat aja biar dia lawa sikit. Sama dengan saya, batuk banyak sama dengan saya. Dia kata, tapi dia sihat lagi. Itu sebenarnya yang kita nak kejar dalam bekerja ni. Bukan nak kerja apalah. Kita bukan nak kejar glamour, nak kejar kaya. Percaya cakap saya, kejar kaya takkan kaya. Daripada awal tahun itu saya tegur, cukup-cukuplah penyewa awam dapat 500. Bagi menghargai jasa penyewa awam. Tapi kerajaan negeri Perak dapat berapa itu? Umum apa? 2 bulan. Alhamdulillah. Tanya. Saya memang saya tegur lah, bukan apa kan. Kalau lah ada umum dapat 1,000, aku yang pencen ni lagilah separuh daripada tu. Itu yang sebut tu. Tak ada, fight untuk semua. Alhamdulillah federal pun dah dapat 2,000. Okey lah, at least kan. Macam tu. Sebab penyewa awam ni kerja teruk. Jangan cakap lah penyewa awam tak kerja, tak buat kerja. Kita kerja teruk sebenarnya. Nak-naklah PBT. Siapa kata kita kerja hari Isnin Jumaat aja? Sampai Sabtu Ahad pun kerja. Ada Sabtu datang lagi nak buat, nak betulkan pasal cukai lagi. Nak pula hujung tahun ni. Tu belum cerita jabatan-jabatan yang sibuk Christmas shopping. Daripada hari tu tak nak belanja. Ini sibuk nak belanja time ni. Kan, dulu minta bajet bukan main. Jangan, no more Christmas shopping after this. You have to govern how to expand. Nak tengok balik. Minta macam-macam tapi tak buat. Kita minta kena structure kan, supaya bulan 12 memang dah tinggal sikit aja. Betul. Minta 20,000, 30,000, sampai hujung tahun masih banyak lagi. Kenapa tak usik? Itu kata nak sangat. Itu sebab mesyuarat bajet tu kena betul-betul. Bukan main-main tau. Itu benda kita nak buat masa akan datang. Dan kita kena check betul-betul cukai kita macam mana cara nak enhance lagi. Macam mana kita nak optimizekan lagi kutipan cukai kita. Macam mana? Saya dulu budak penguasa, saya buat task force. Dia kena hantar notis sendiri. Budak penguasa hantar notis untuk bayar cukai. Terpaksa buat. Kalau pakai debt collector, tengok kaji, buat sebuah harga. Biar yang percentage dia rendah. Jangan bayar tinggi sangat untuk debt collector ni. Sudahnya yang kita bagi notis pun kita bayar kat dia. Itu masalah dia. Check. Jadi akhirnya bila kita bekerja dengan baik, apa yang kita nak kejar? Kita nak kejar apa? Nak kejar apa? Duit. Sabarlah aku. Kejar apa?
keberkatan. Keberkatan maknanya kebaikan dalam kerja kita. Mungkin dapat sihat. 7 tanda keberkatan rezeki. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Maknanya boleh sedekah, boleh tolong orang. Keberkatan perbelanjaan majlis, alhamdulillah. Sekarang kita tengok FD Majlis Perdana Taiping dah berapa, saya tak nak sebut lah, kan semua orang dengar. Saya dah kaji dah semua tu. Kaji dah. Bagus. Ini yang kita nak. Tak macam dulu. Kita tahu dah macam mana nak buat. Kalau kenderaan beli, kalau boleh kurangkanlah beli secara cash. Tak ada lagi dah. Kita buat high purchase. Suruh bank-bank tu table up mana interest yang paling rendah sekali nak bagi kita. Contoh. Sebab apa kita bila buat, kita beli secara cash, rosak, nak pula ada unit bengkel semua menjahanamkan lagi kenderaan kita. Sikit-sikit overhaul, sikit-sikit overhaul. Tak apa benda tak. Dulu yang benda. Sikit hantar dekat servis, dekat panel betul. Buat betul. Kita kena improve. Berkat ada lagi pendapatan kita. Sedekah dengan orang, bantu orang, bantu peniaga, bantu orang ramai. Buat cabutan bertuah. Nak buat cabutan bertuah untuk yang bayar cukai, tak perlu sebenarnya kalau ikutkan. Tapi sebab tak apalah, nak bagi semangat kat dia. Dengan satu syarat, bayar setahun terus, bukan bayar satu penggal. Bayar awal dapat tak, bayar setahun pun dapat cabutan bertuah. Cabutan bertuah tu kita boleh lah, setakat beli TV, beli apa semua boleh lah, tak ada masalah. Buat ajalah. Sikit nak bagi galakkan untuk orang. Yang kedua, tanda berkat rezeki, rumah tangga rasa bahagia. Happy je kat rumah. Kita tengah basuh pinggan, tiba-tiba suami balik, dia pegang tangan dah pergi masuk dalam. Suami sambung dengan pakai baju uniform penguasa. Happy tak perempuan? Happy. Walaupun tu lah sekali dalam tempoh 365 hari tu, happy dah. Ataupun suami kata, sayang, buat air, kita minum sama. Dah lama kita tak minum sama petang-petang ni, jom kita minum sama. Hari ni abang bawa balik kuih ni, lambang kasih sayang kita. Kuih apa abang bawa tu? Kuih kapal. Mana tu kuih kapal? Tengok dalam tu, kuih cakui. Cakui kan kapal tu kan, macam tu. Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Anak-anak berjaya dalam subjek dia, anak-anak dapat subjek terbaik, anak-anak dapat pakaian terbersih dekat sekolah. Anak-anak tu dalam nombor 50, kalau kawan-kawan dia dalam kelas, dia dapat nombor 3 dalam kelas. Happy lah. Kadang-kadang perempuan dia boleh menangis tu, tengok anak konvo je. Anak kita dah konvo dah bang. Oh, sabar. Ini konvo tadika ni, bukannya konvo kolej tu. Bawa bersabar kan. Tapi macam tu lah orang perempuan. Tersentuh hati. Keempat, suasana tempat kerja, suasana kejiranan, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Kita bekerja pun public senang dengan kita. Kita senang dengan public. Itu tanda keberkatan. Kelima, senang nak buat benda-benda baik, senang nak tolong orang, senang nak bergerak bantu. Sukarelawan, dia bagi nama dulu. Dia senang nak solat, senang nak puasa, senang nak sedekah, senang nak tolong orang lah. Itu tanda keberkatan rezeki. Keenam, rumahnya seringkali diziarahi tetamu. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Tapi tak termasuk yang tin 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 shopping. Tu tak kira. Tu kau yang order, faham? Bang, berkat sampai lagi. Tak. Itu tak kira. Dan yang ketujuh, apabila doa kita senang dimakbulkan oleh Tuhan. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu. Bila saya tengok ada staff yang dah mula tengok jam, saya faham. Ada apa-apa soalan nak tanya sebelah sini? Tak ada Sebelah sini? Sebelah sini? Sebelah sana? Okey, silakan. Ada soalan nak tanya? Ada juga soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tentang tajuk harta yang tak puas ni. Okey, tak puas memang tak puas, tapi kita juga digalakkan untuk mencari harta. Supaya dengan harta ni kita boleh untuk menjalankan rukun Islam yang ketiga dan kelima. So, apa pendapat tuan tanya? Terima kasih. Terima kasih. Okey. Soalan lain? Saya ingin bertanya, Ustaz, tentang tajuk harta yang tak puas ni. Kita juga digalakkan untuk mencari harta. Supaya dengan harta ni kita boleh untuk menjalankan rukun Islam yang ketiga dan kelima. So, apa pendapat tuan tanya? Terima kasih. Okey. Soalan lain?
Okey, grup sini? Tak ada, hujung sana? Okey, grup belakang. Yang belakang. Yang tak pindah ke depan, tak ada? Oh, tak ada, okey. Okey, tentang soalan tu soalan yang baik. Tentang harta tak pernah puas, tapi kita digalakkan juga untuk punya harta. Memang betul. Nabi pun pesan. Nabi pesan jangan kita terleka dengan dunia. Tetapi boleh tak ambil dunia? Boleh ambil dunia. Sekadaran untuk bekal untuk akhirat nanti. Maknanya harta yang kita ada ni boleh untuk dimanfaatkan untuk orang lain. Contoh kalau kita tengok sahabat Nabi yang paling kaya, nama dia Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dia paling kaya sekali. Daripada Mekah ke Madinah, kan, dia berkorban tinggalkan segala kekayaan dia, tapi di Madinah dia mula berniaga di pasar di Madinah, di Yathrib, dan akhirnya dia menjadi kaya raya. Nabi doakan dia, semenjak Nabi doakan dia lepas dia kahwin tu, apa yang disentuhnya semua menjadi. Mana berjaya dalam perniagaan dia. Dengan sebab apa dia jadi kaya? Sebab kejujuran dia. Dia tidak menipu dalam timbangan. Malahan puak-puak Yahudi suka berus niaga dengan dia sebab dia tidak menipu. Dia jual unta, contohnya harga 1000 dinar, modal 1000 dinar, dia jual dengan harga 1000 dinar. Orang pun tanya, mana untungnya? Untungnya pada tali yang mengikat unta tu, sebab dia jual dengan harga 2 dinar. Maka daripada dulu lagi Islam dah ajar tentang sistem volume ni. Beli banyak walaupun sikit, tapi bila dapat banyak maka banyaklah hasil untuk dia. Maka tidaklah sampai ke tahap kita tak boleh mencari harta dunia. Boleh. Nabi Muhammad pesan tadi, yang pertama dia kata apa? Dia pesan tentang anak-anak Adam, kalau dia berikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah ketiga. Betul. Tapi Nabi juga cakap, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Dia kata, sebab nak jawab ni, harta tak pernah puas ni. Cari yang halal, jangan tipu-tipu. Itu cukup dah. Sikit tapi cukup. Mak ayah kita dulu susah, tapi cukup tak? Cukup. Ketiga, Nabi juga pesan. Dia pesan apa? Manusia yang paling kaya, Prophet Muhammad kata. Tengok maknanya boleh kaya nak? Boleh kaya, tapi dia kata manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dan ingat, Nabi Muhammad juga pesan, tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Maknanya memberi sentiasa lebih baik daripada menerima. Kita bekerja dengan majlis, kita asyik cakap, aku tak pernah pun terima ni, aku tak dapat ini, aku tak dapat ni. Tak, bukan itu yang baik pun. Yang paling baik adalah memberi, memberi dan memberi. Yang sebenarnya kita terlupa, terlalu banyak yang kita dapat, tapi kita terlupa. Contoh, dapat kerja dekat majlis. Ramai lagi orang kat luar sana nak kerja, nak duduk tempat kita, tapi tak dapat. Berpuluh ribu orang. Saya daripada Seremban boleh datang Taiping nak interview jawatan penolong pegawai undang-undang. Walaupun tak dapat, saya tak kecewa. Nak buat macam mana? Kan? Dah Allah tak tulis rezeki dekat sini. Kau tidak dah lama jadi PUU sini. Tak dapat, tak apa. Sebab ada rezeki tempat lain. Kan? Tetapi bila kita bekerja, kerja betul-betul, walaupun sikit tapi cukup berkat itu yang kita nak. Tu saya cerita pasal berkat tadi. Tak salah. Nak katakan duit tak ada, mustahil tak ada. Ada, tapi cukup tak cukup? Cukup tu yang penting. Syukur kena ada. Dalam bekerja, sabar kena ada. Syukur kena ada. Percaya pada hikmah kena ada. Redha dengan ujian dan ikhlas, saya kata tadi. Apa maksud ikhlas? Ikhlas ni maksudnya buat kerja tidak mengharapkan balasan, wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan. Bayangkan. Tapi orang kita pelik sikit, aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak. Makna tak ikhlas lah tu. Faham tak? Tu sebab orang tua dulu kalau tolong kenduri, terima kasih lah. Madalah kau, sikit aja tak ada benda pun. Marah dia sebab terima kasih. Nampak tak? Tapi paling mendalam sekali maksud ikhlas, kita tak mengharapkan pengiktirafan manusia, yang kita harapkan daripada Tuhan. Hari ni saya pun tak tahu bayar berapa ni. Mana saya tahu? Ikhlas kalau YDP cakap, masihlah kena tolong PPT. Hari ni memang tak ada bayaran. Oh, jana baliklah. Tapi memang tak datang dah apa tu? Tak adalah gurau je. Tak, maksudnya saya tak pernah. Saya cakap dengan PA, jangan beritahu, oh yang ni dia bayar, dia tak ada. Saya tak nak tahu. Saya kata tak. Itu sebab saya tak pernah letak. Ada setengah tempat tu mesti bayar 5,000, tidak tak datang. Mesti 10,000, tidak tak datang. Ada orang macam tu.
Tapi saya tak tu sebab jadual saya sibuk. Faham yang cakap masyuk tadi. Saya kuliah subuh bayar RM50 pun saya pergi lagi. Sama dengan ahli majlis. Masalah. Okey je. Betul. Sebab yang penting kita nak bagi manfaat pada orang. Tu je. Kita buat yang terbaik yang kita boleh buat. Tu sebab saya willing untuk tolong. Tu saya kata tadi. Kalau ahli majlis, seminar pemantapan ahli majlis, saya boleh bagi strategi untuk you, saya boleh bagi. Itu yang saya buat kat PBT Negeri Kelantan, itu yang saya buat kat PBT Negeri Kedah, saya buat pemantapan ahli majlis, saya buat. Tapi sebenarnya kerja kita ni memang macam tu. Kerja kita ni kena tahan, sabar. Saya tengok cara gelak pun saya tahu. Cara you all gelak saya tahu. Stres kerja, memang betul. Kita kerja PBT memang stres. Tetapi stres ni kena ada. Stres ni untuk kita kawal. Kita ada stres makna kita ada kerja. Ada orang tu tak stres, dia bagi orang lain stres. Sebab dia tak kerja, dia bagi orang stres. Eloklah stres. Kenapa YDP marah kita? Sebab YDP pun kena marah dengan menteri besar, kena marah dengan Exco. Sebab kita semua bersaling-saling nak sama-sama nak bagi servis pada masyarakat. So kerjalah elok-elok. So tak adalah sampai tahap saya kata tak boleh kumpul harta. Tetapi ceritanya harta yang tidak pernah puas. Maknanya kalau tak puas sekalipun, jangan sampai guna jalan yang salah untuk mengumpulkan harta. Jangan. Dan kisah terakhir saya nak bawa kisah arwah abah saya. Arwah abah saya dulu waktu saya belajar dekat UiTM di London, Lalu Gajah, Melaka. Lendu Melaka. Saya belajar diploma in public admin, kemudian saya sambung degree in law dekat Shah Alam. Waktu saya belajar kat diploma tu, saya telefon, "Halo, Assalamualaikum bah, salam. Apa hal ni? Bah, duit dah kering lah bah." Faham tak maksudnya tu? Saya kata, "Bah, duit dah kering lah bah." Abah saya jawab, "Habis duit basah macam mana lah?" Dia kata, "La ilaha illallah." "Abah betul ni?" "Iya, nanti abah masukkan." Petang tu abah saya naik motosikal pergi dekat Maybank Seremban. Dekat belakang Maybank tu ada satu parking motosikal, dia parking kat situ, dia jalan, dia masukkan duit untuk saya RM50 untuk perbelanjaan sebulan. RM50 sebulan dulu. Itu pun dah rasa mewah. Hari ni aku belanja RM50. Dapat RM50 happy dah. Kemudian hari yang sama tu bila abah saya dah masukkan duit, abah saya pergi ke belakang tempat parking motor. Ada dua orang tengah bekerja-kerja. Seorang bawa beg, seorang kerja. Yang tu langgar abah saya. Arwah abah saya sangat gemuk. Tu saya beritahu. Tak ada siapa dalam dewan yang boleh lawan dia. Kalau dia naik motor hantar saya pergi sekolah, orang tak nampak pun saya kat belakang. Tak, ni bukan kutuk, saya nak beritahu fizikal abah saya memang gemuk. Arwah abah saya adalah manusia yang paling kelakar saya pernah kenal. Nasib baik saya tak macam dia. Kita orang adik-beradik memang gelak je. Tapi nak bagi tahu, yang berlari bawa beg tadi, dia terlanggar arwah abah saya kat belakang bank tu. Dia terlanggar dan beg tu jatuh. Dia tinggalkan beg tu. Beg tu terbuka. Nampak dalam beg tu penuh duit. Orang yang kejar ni pula terus pegang beg tu. Dia nampak abah saya dekat motosikal. Abah saya start motor lah. "Pakcik, kita bagi dua." Tu dia cakap dengan abah saya. Arwah abah saya kata, "Kau nak makan, kau nak ambil lah." Abah saya start motor, balik. Sampai di rumah cerita dengan mak saya. Mak saya punya marah lah. Ni mak saya cerita balik lah. Mak saya cerita balik. Dia kata, "Bang, kenapa abang tak ambil duit tu?" Satu jawapan arwah abah saya. Arwah abah saya jawab, "Kalau aku ambil duit tu, apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak?" Itu jawapan abah saya. Dulu tak pernah terfikir tau jawapan tu. Hari ni baru terfikir. Bila saya bentangkan paper integrity. Bila saya ceramah tajuk integrity. Percaya cakap saya. Nak bahagia hidup, jangan ambil duit yang bukan. Jangan. Ini bukan cerita Melayu, Cina, India. Semua sama. Baik Cina, baik India, semua bangsa memang tidak mengiktiraf rasuah ni sebagai duit yang baik. Tak pernah. So kerja elok-elok, kerja rajin-rajin, ikhlaskan hati. Mudah-mudahan saya doakan semua berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Jadi itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak. Kan? Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, kembang kalah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut jasa baik pihak Majlis Taiping menyemput, rasa nak junjung.